Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar Form 5 baru tahun 2021. Okey, ini adalah bab 1 fizik. Okey, hari ini saya ajar sebahagian saja daripada bab 1 ni. Masih panjang lagi bab ni. Okey, saya ada dia punya sukatan mata pelajaran tapi saya tak ada lagi dia punya buku teks. Saya dah cuba cari, belum ada lagi. Saya akan ajar ikut sukatan mata pelajaran. Okey, cuma tajuk je nama lain. Kalau tajuk asal dia, namanya daya paduan. Okey. Daya paduan. Okey, tengok video ni betul-betul sebelum korang buat latihan. Okey. So, first kali kita tengok prinsip keseimbangan daya. Okey. Dalam bab daya ni, dia ada beberapa prinsip yang kita kena faham. Okey. Keseimbangan daya ni bermaksud kalau daya tu apabila suatu jasad dikenakan beberapa daya, jasad akan berada dalam keadaan keseimbangan daya jika paduan adalah sifar. Apa maksud paduan tu sifar? Okey, kalau kita kata paduan tu sifar, nilai F1 dengan F2 adalah nilai yang sama. Contohnya, kalau F1 dia 5, F2 ni 5, jadi 5 tolak 5 sama dengan sifar. Okey, bermakna kita panggil dia dalam keadaan keseimbangan ataupun daya itu berada dalam keadaan pegun, okey, ataupun bergerak dengan halaju seragam. Okey, ada dua situasi kat sini. Kalau objek tu daya paduan dia sifar, kena ingat ada dua situasi. Iaitu situasi yang pertama, dia pegun. Okey, kena ingat dia pegun. Pegun ni maksudnya dia tidak bergerak. Okey, yang kedua, dia berada dengan halaju seragam. Okey, apa maksud halaju seragam ni? Maksudnya kalau mak atau ayah korang bawa kereta ke atau korang bawa motor ke 60, tak bertambah kelajuan dia kan. So, halaju seragam. Okey, gitu je dia bawa. Okey. So, kita masih lagi pakai formula F sama dengan MA masa korang belajar masa form 4. Okey, daya soalan ni penting. Ingat, keseimbangan daya ni disebut apabila F dia sama dengan sifar dan dia punya pecutan, A tu mewakili pecutan adalah sifar, halaju dia seragam. Okey, ingat halaju seragamnya, pecutan dia sifar. Sebab tu saya kata tadi dia bergerak tak pergi mana-mana. Okey, pecutan dia sifar. Okey, tolong ingat maklumat yang pertama ni. Okey. Okey, boleh faham ya? Ingat. Okey. Saya nak tekan kat sini. Kalau korang tengok kat sini, F1 ni diwakilkan dengan positif. Manakala F2 ni diwakilkan dengan negatif. Bermakna dalam fizik kita anggap ke kanan tu, ke kanan nilai dia mesti positif. Kalau ke kiri nilai dia negatif. Tetapi berhati-hati dengan ayat dia. Okey. Selalunya kita anggap kalau ke depan, ke hadapan positif, ke belakang tu kita akan anggap dia daya geseran. Ingat tak? Masa form 4, awal form 4. Kan? Daya geseran mestilah daya negatif. Sebab dia menentang arah pergerakan kita. Okey? Boleh faham semua? Okey. Saya harap semua boleh faham Ingat, kalau tak faham, tengok lagi berkali-kali supaya korang faham. Okey, seterusnya.
Ini hukum-hukum daya Newton ni korang belajar masa awal form 4 sepatutnya. Kalau lah silibus barulah. Okey, jika terdapat daya bertindak pada suatu objek, maka terdapat daya yang bertindak pada tindak kelas yang sama, magnitud tetapi bertentangan arah. Ingat, kita cerita pasal objek yang pegun. Kalau korang letak buku di atas meja, dia ada dua tindak balas, iaitu tindak balas ke atas, kita panggil R, tindak balas. Lepas tu kita bagi tindak balas ke bawah, iaitu berat ataupun weight. Okay, so nilai dia mesti sama. Contoh kalau R ni 5, weight dia pun mesti 5. Sebab bila kita tolak maksudnya R tolak W, mesti jawapan dia sifar. Okay, sebab objek tu berada dalam keadaan pegun. Okay, pegun. Ingat, kita pegun je kita kena ingat yang objek tu berada dalam keadaan objek tu nilai dia sifar, daya paduan dia sifar. Okey? Okey. Boleh saya teruskan ke muka surat seterusnya? Alright. Okey, jom kita tengok. Berdasarkan apa yang kita buat tadi. Okey, yang ni apa? R. Okey, ni W. Tengoklah kan kereta tu ke arah mana. Oh, kita tak kenal, tapi kena anggap ke kanan F1, ni F2. Okey, tengok kepala dia. Sebab tu saya kata tengok soalan. Kepala dia ke mana? Takkan kapal terbang reverse. So, ni F1, F2, ini R, ini W. Halaju seragam. Okey, halaju seragam. Okey. Kapal terapung R, W. Okey, R, W. Okey, so boleh faham? Dia ada daya apungan, daya tujah ke atas. Okey, itu kita akan tengok bahagian tekanan nanti kan. Okey. 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 Seterusnya. R, W. Kadang kita gantikan dia dengan T, tegangan. Pun sama Ni R. Sekejap. Dia turun ke bawah kan? Jadi kalau turun ke bawah, ni F1, ni F2. Kadang-kadang kita gantikan dia dengan geseran. Saya tak ingat dia punya simbol G ke? Okey, tak kisahlah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Penambahan daya. Okay, kalau penambahan daya tu, maksudnya kalau daya tu berada pada arah yang sama. Kalau daya tu pada arah yang sama, kita tak panggil daya paduan dah. Okey, sebab dia akan melibatkan penambahan daya. Contoh kalau 5, F1, F2 pun 5, jadi 5 tambah 5, so kita dapat 10. Makin laju lah. So ni F1, ni F2. Okey. Ni arah bertentangan kan? So kalau arah bertentangan tadi F1 dia positif, F2 dia negatif. Okey. Tengok. Saya baru cakap tadi pasal ni kan. Okey. So tolong ingatlah dia punya arah tindakan daya. Okey. Boleh faham Okey, seterusnya.
Okey. Kita akan belajar beberapa kaedah untuk kira daya paduan selain pada kaedah yang tadi. Okey. Ada dua kaedah. Jika dua daya bertindak pada suatu titik kosong O tidak selari, tidak selari antara satu sama lain, maka daya paduan dapat ditentukan menggunakan kaedah segi empat selari. Okey, tengok dia punya lukisan tu, ataupun kaedah segitiga. Okey, untuk menggunakan kaedah segi empat selari dan kaedah segitiga ni, korang kena ada dua benda iaitu protector kan yang bentuk semi bulatan tu. Okey, dengan pembaris lah. Alright. Okey. Nanti korang boleh cuba. Okey, kita tengok contoh cara kiraan kat bawah. Kaedah segi empat selari. Okey. Lukis satu garis yang mewakili daya. Okey, maksudnya katakanlah contohnya 5 Newton. Kena wakilkan dia dengan 5 cm. Kalau ikutlah 5 senang. Kan? Okey, so korang ambil dia panjang ni 5 cm. Okey. OB ni pun katalah daya Q ni korang wakilkan dengan OB. OB ni pun 5 cm. So korang ukur 5 cm. Okey. Dia akan bagi sudut. Katalah sudut kat sini dia bagi 60 darjah. So gunakan protektor untuk ukur 60 darjah. Okey, kalau ikut protektor lebih kurang kat sini lah 60 darjah kan. Ukur. Okey. So sini dah buat ukuran. Okey, sama juga korang kena lukis satu garis yang selari dengan OB ni iaitu CA. Sudut dekat sini pun mestilah 60 darjah. Dan panjang AC ni mestilah juga 5 cm. Katakanlah 5 cm. Katakanlah ya. So sampai sini hujung B dengan hujung C ni korang sambungkan. Maksudnya sepatutnya kalau korang guna kat sini 5 cm, kat sini pun adalah 5 cm. Okey? Dan ambil pembaris. Okey. Sambungkan O dengan C ni. Okey. Sambungkan dan ukur. Okey, ukur. Ukur dia dapat nilai dia berapa. Okey. So kalau korang dapat nilai tu, katalah 6.5 cm korang dapat. Okey. Kena betul-betul lah. Kalau 65 cm, maksudnya korang dah ambil tepat 5 Newton sama dengan 5 cm. 5 Newton sama dengan 5 cm. Bermaksud ini adalah 6.5 Newton. Senang kan? Okey. Cuma, sebab yang ni sambung kan. Sepatutnya kalau tadi semua ni 60 darjah, separuh kat sini adalah 30 darjah. Okey? Boleh faham ya? Okey. Cuba buat nanti. Okey, seterusnya. Kaedah segitiga. Sama juga kaedah dia, cuma dia terus segitiga lah. Okey, contoh yang ni korang ambil 5 cm juga. Okey. Lepas tu dia bagi sudut, gunakan protektor, katalah 70 darjah. Yang ni pun 5 cm. Ikut juga 5 cm. Ingat, kalau maksudnya korang ambil dia punya skala 1 cm, 1 Newton. Kalau Terra buatlah 2 cm, 1 Newton tu terpulang lah. Nanti kalau unit tak sama tu, kata nanti korang kena buat kaedah nisbah untuk tukar. Kalau selesai ambil, senang kan. Ambil yang sama, senang. Okey, katalah ni 5, ni 5. Korang sambungkan je hujung dengan hujung ni. Okey. So, dapat berapa? Contoh kalau korang dapat 6.5 cm,
So jawapan dia adalah 6.5 Newton. Alright. Okay, pastikan sudut tu, berhati-hati dengan sudut. Okay. Okay. So, tadi saya dah cerita tadi, situasi tadi. Okay. Ni, selari. Korang akan ambil yang ni kan. Ukuran. Okay, yang ni kalau guna kat dia selari lah. So, ukur ukuran dia berapa. Okay. Okay, nanti ada soalan dekat bawah ni. Nanti saya akan bagi link untuk korang tengok. Okay. Yang lukisan tak payah sebab kita tak dapat. Yang ni buat lukisan, buat sendiri, lepas tu kira ya. Alright. Okay. Sekian terima kasih untuk bab bahagian daya paduan.